Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabbil islami dina bi Muhammadin nabiyyi wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna wa rabbuhu wa qulubuna biyadik, fa innama ta'budu wa anta. Allahumma ighfirna wa lahum, Allahumma ighfirna wa lahum, Allahumma ighfirna wa lahum, zidna 'ilma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Usaha pengusi berbahagia tuan imam, tuan bila, tuan syah, jawatan kuasa, para asatizah, para guru, para alim ulama, para waliullah, muslimin dan muslimat, mukminin mukminat, ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam dan limpah kurnia-Nya mengizinkan kita masih lagi itu bersama meneruskan bacaan kitab Syarah Safinatul Najah daripada Syekh Salim bin Sumah Al-Hadrami Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Muka surat 87. Ya, benar. Bab wudu kan? Kita baca bab wudu. Yang mana kita dengar? 86 permasalahan. Okey. Surat 86 permasalahan. Pertama, qala muallif rahimahullahu taala, sah azan yang dilakukan dalam keadaan hadas sama ada hadas besar atau kecil, tetapi hukumnya makruh. Ia lebih makruh jika berhadas besar. Ia dimaafkan jika hadas datang ketika melaungkan azan. Ini satu masalah, iaitu nak bagi tahu pada kita azan dalam keadaan hadas kecil ataupun azan dalam keadaan hadas besar, maka sah azannya tetapi hukumnya makruh. Sah hukumnya makruh. Kalau hadas kecil, makruhnya kecil. Kalau hadas besar, makruhnya besar. Itu dia hukum di dalam Islam ini ditaklifkan 5. Yang pertama itu wajib, yang kedua itu sunat, yang ketiga itu harus, yang keempat itu makruh, yang kelima itu haram. Ini kita maklum semua. Jadi kalau disebut makruh tak dapat pahala, tak ada apa. Kalau dia pakai wuduk maka baru dapat. Walaupun tengah azan dia tergentut, tak ada masalah, teruskan azan. Dengan berhenti azan pula seorang lain sambung pula. Ada kes kan di zaman belajar tu cerita kan. Dia suruh orang lain sambung pula. Itu. Walaupun datang hadas besar sekali pun, teruskan azan. Tu balik pergi mandi kan. Yang kedua, masalah makruh juga azan dalam keadaan duduk dan atau ketika menaiki kendaraan, kecuali musafir yang menaiki kendaraan. Masuk waktu dah daripada rumah tu, tentang mic wireless dah jauh kan? Pakai siap-siap tengah naik azan, tengah naik motor tu azan. Mana tahu satu ketika nanti ada berlaku macam tu. Zaman moden ni mic boleh buat balik, boleh buat balik. Dia tahu dah sampai Sipang tu mesti mic ni ada connection, sampai dia punya connection dengan apa dia master dekat sini. Dah lewat dah ni. Itu tengah naik motor dia azan. Allahu Akbar. Apa mic siapa azan? Tak lagi lari bang balik. Lain macam masjid ni. Hukumnya makruh, sah tapi makruh. Ataupun azan duduk, azan melainkan uzur. Tak ada dah dia yang ada. Dia uzur tak dia nak diri lama, dia boleh duduk. Ataupun musafir naik kenderaan, dia boleh azan naik kuda ke ramai-ramai. Jadi naik kenderaan atas kapal ke, atas kapal terbang ada azan. Azan kalau berdiri atas bot, jatuhlah kita dalam ombak gelombang besar.
Ni air pasang besar pula ni, orang panggil air pasang keling ni. Gelombang ni boleh tahan cerita daripada sebelah laut sana tu main ke darat, ya. Pecah benteng-benteng terlampau berat dan kuatnya ombak tadi. Jadi makruh duduk dan juga atas kenderaan, melainkan uzur ataupun dia memang dalam musafir dalam kenderaan. Contohnya dalam bas, duduk dalam bas tu, masuk waktu zuhur, dia nak azan, tapi bas gerak laju. Kalau dia berdiri ni mungkin tak apa nak stabil, nak jatuh. Jadi dia pun boleh duduk azan, tidak dihukumkan makruh di situ. Masalah ketiga, makruh juga dan iqamah yang dilakukan oleh orang fasik. Apa maksud orang fasik? Kita kenal dia ni orang yang rajin buat dosa, dosa kecil ataupun dosa besar. Dia orang fasik. Dosa-dosa kalau yang dosa dia makruh orang yang fasik ini melaungkan azan. Budak kecil, sobi, budak kecil yang belum mayis, tak pandai, tak cerdik. Dia pandai azan, tapi dia tak tahu nilai, tak boleh nak bezakan mana baik mana buruk. Dia main azan budak-budak ni, baca Quran ni kadang-kadang dia hafal, tapi hafalan dia adakah dia faham? Tidak, sebab dah jadi dia punya pendengaran cepat tangkap. Makruh. Orang yang dalam keadaan berjunut atau berhadas, tadi kita sebut dah, kecuali tiba-tiba berhadas ketika sedang azan. Tengah azan baru berhadas, itu tidak makruh. Dia azan separuh baru berhadas. Itu terkentut ke ataupun terkencing ke, jadi dia tidaklah dikirakan makruh sebab tengah azan. Dia boleh menyelesaikan azannya. Ini disebut dalam Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Seterusnya masalah ketika azan disunatkan. Ketika azan kita disunatkan apa? Ini tartil, bitartila, qiraatil Quran bitartila. Jadi kita melafazkan azan bitartila dengan tartil, jelas, biji-biji. Itu sunnah Nabi yang dibawa oleh Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bilal ni sebut sebiji-sebiji, elok saja dengar, orang suka dengar, dan orang akan datang ke masjid dengan suara Bilal. Itu baca dah sebiji, sebut tadi lah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sebiji-sebiji. Jangan kita melalui pula Allah, itu salah lah, tak betul. Dan dia tidaklah bacaan yang sama seperti tajwid. Seperti mana? As-salatu khairum minan naum. Sepatutnya naum. Jadi mat apa itu? Mati. Tapi tidak. Bacaannya as-salatu khairum minan naum. Nak panggil orang. Ini kena ambil ijazah, kena baca depan guru. Kalau ngaji tajwid tu ngaji. Ngaji tajwid ni kaedah, tapi nak betul lafaz depan guru. Yang ini tak boleh baca macam ni. Ini imalah, ini ismam, ini roh. Ada apa dia beza. Tak boleh baca suka hati kita. Tapi cara dasarnya, okey, ini bunyi iklab. Ini iklab. Yang ni mim temu mim pula. Idgham pertama silai. Satu kali saja bertukar apa dia satu kerja. Kalau apa iklab, dua kali kerja. Itu Ifa Syafawi, Izhar Syafawi, beza. Nak bacaannya begitu, masukkan, jelaskan. Bacaan itu dasar hukum. Tapi kalau nak betul-betul tak boleh ikut dasar dia, tengok guru. Tapi kebanyakannya ikut hukum tadi itu. Cuma ada tempat yang tidak mengikut, tidak mengikut hukum. Macam Assalamualaikum, kita jumpa seorang tapi tak pergi Assalamualaikum. Sebab itu dah sunnah begitu yang diajar oleh Nabi. Patutnya Assalamualaikum. Cerita Ali Baba punya lapuk Ali Baba ayah punya pendekar tu kan. Assalamualaikum dan salam. Ramai dalam rumah dah ramai dia bagi salam macam tu. Baik. Disunatkan tartil, menyebut azan tu sebiji-sebiji. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebut betul. Dengar. Asyhadu an la ilaha illallah, tak boleh. Asyhadu an la itu besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya sebut kerana ada tempat dia baca subhanallah. Kadang-kadang
Kawan-kawan saya pun datang ziarah saya, kata pergi masjid. Sampai masjid, ni siapa azan macam ni, macam ni lah keadaan dia. Memang kita tahu salah cara azan dia. Bunyinya betul, nampak macam betul, dengar sedap. Laungan azan Mekah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sedap. Tapi tak kena pada tempat dia. Asyhadu an la, itu tak kena. Jadi asyhadu an la, alif nun sukun bertemu dengan lam, hukumnya apa di situ? Idgham. Bila lam dan ra tadi itu. Jadi maknanya kena faham di situ. Jadi basuh betul-betul. Alla ila il itu ada syaddah, lam dua. Illallah. Allah tu boleh sampai 14 harokah. Itu. Asyhadu an dengan wa pula. Lebih pula dia ni pun. Betul, tapi tak kena sunnah azan tadi itu. Asyhadu an dengung 2 rakaat boleh lebih. Itu kalau kita Quran baca 2 saja kan. Wajib guna baca 2 rakaat saja, tapi dalam azan boleh lebih. Itu bacaan. Jadi sebut tartil ni sebiji. Hayya 'alas solah, itu selalu orang dekat mana? Ha dengan ha tadi kat belakang tu. Hayya 'alas solah. Itu. Hayya 'alal falah. Falah. Ha pula bunyi falah. Jangan falah daripada awal sampai habis ha detik. Itu. Hujung saja. Hayya 'alal falah. Itu. Jadi kita kena tertil menyebutnya pelan-pelan dan sebiji-sebiji elok-elok. Seterusnya tarjih. Setengah ulama menyatakan siapa yang tidak buat tarjih tak wajib lah jawab azan. Apa maksud tarjih? Dia merujuk kembali sebelum dia membaca lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia kena baca pelan-pelan. Tarjih, mengucapkan 2 kalimah syahadah perlahan sebelum melaungkan keduanya dengan kuat. Contohnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pelan-pelan dia kena baca. 2 kaedah cara bacaannya. Yang pertama, dia baca satu-satu. Asyhadu an la ilaha illallah. Baru dia baca kuat. Asyhadu an la ilaha illallah. 2 kali. Lepas tu asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ataupun kaedah kedua dia baca secara asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang ini maka orang yang tahu dia menggunakan tarjih, maka hukumnya wajib jawab azan. Itu tarjih. Lagi taswib, mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Itu waktu subuh sunat sebut. Tak baca pun tak apa, tapi sunat bangun 2 kali azan. Di sini masjid mana yang 2 kali? Surah mana? Apa ni? Kamu jawab kan? Aku jawab. Jangan salah bangun pukul 5 dia azan. Pukul 5 dia azan, kita bangun subuh tu kan. Tapi dah biasa ni tak apa, takut orang kadang-kadang dia dapat kita punya saudara-saudara balik, dia tak tahu. Azan dah dia pun sembahyang kan. Tuan rumah tidak lagi, dia kata tuan rumah tak guna kamu lambat padahal azan untuk dua orang bangun. Itu sunnah Nabi. Di zaman Nabi ada 2 orang yang azankan. Satu Abdul Rahman bin Auf, tak ingatlah. Yang kedua Abu Bilal subuh 2 kali. Pukul 5 dia azan, lepas tu subuh dia azan. Azan pertama tu nak suruh orang bangun siap-siap. Azan kedua tu panggil mai semayang. Itu 2 kali. Jadi sini ada dilakukan. Jarang jumpa. Kita jangan jumpa orang buat macam ni. Sini ada. Seterusnya, sunat juga meletakkan kedua jari telunjuk ke dalam kedua lubang telinga azan. Ini orang kadang-kadang mana mai. Ada ulama mengatakan sunat. Kenapa sunat? Ya, kita nak bagi kita laungan tu lebih. Bila kita tutup tangan ni, antaranya kita boleh dengar kita punya suara tu sebutin. La ilaha illallah. Kita boleh berbanding kita bercakap biasa ni dia keluar, tapi bila letak tangan ni dia ada satu, kita pun tak tahu, tapi gelombang tu masuk. Tu yang pertama. Maknanya kita dengar sebutir-sebutir masuk kan. Yang kedua, kita
boleh melaungkan dengan lebih kuat lagi. Mana kuat azan tu dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sunat itu kaedahnya. Sunat memasukkan jari ke dalam ditunjuk ke dalam kedua lubang telinga ketika azan. Sunat. Kalau orang kata tak perlu, tak apalah. Itu dia ngaji bahagian kita. Kita ngaji itu ulama Nusantara kata sunat, tak ada masalah. Pasal duk gaduh lah yang tu. Pun ada orang gaduh juga, tak payah, tak ada, ni tak ada. Ni kita ngaji ada dalam kitab. Baik, seterusnya. Selepas azan, sunat berselawat. Sebelum azan pun kita sebut tadi ada setengah kitab kali kita selawat. Kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan sebelum tu kena istighfar. Kalau orang fasik kena istighfar. Jadi kita ni kena takut-takut termasuk dalam fasik juga. Sebelum azan astaghfirullahalazim 3 kali bertaubat, maka hilanglah fasik tadi. Jadi kita itu. Dan di akhir selepas azan sunat berselawat dan beri salam dahulu, kemudian barulah membaca doa lepas azan. Itu sunat beri salam. Dan kita jaranglah dengar ni habis-habis Hindu baca doa akhir. Itu makna berselawat habis azan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru baca doa lepas azan. Allahumma rabbana da'wati wa salati qaimat ala akhir doa. Itu baca. Itu maknanya sunat-sunat azan. Tidak ada azan dan iqamah untuk solat hari raya, sama ada Aidil Fitri ada Aidil Adha, tak ada azan. Jangan kita pergi azan pula, ni azan mana pula pukul 8 pagi. Ada ke besok buat hari ni kan, buat macam tu pelik orang. Itu tak ada azan. Baik, khalas. Seterusnya, permasalahan. Ya, Pak. Disyariatkan berwuduk sebelum menyentuh dan membawa Al-Quran. Sunat kita sebelum menyentuh atau membawa Al-Quran, sunat kita berwuduk. Tidak disyariatkan berwuduk ketika membacanya. Pegang, sentuh Quran tadi itu, mana kita kena berwuduk. Sunatkan berwuduk. Disyariatkan berwuduk. Disyariatkan berwuduk. Tapi kalau baca, tidak disyariatkan berwuduk ketika membacanya. Pegang lain, baca lain. Baca ni macam mana? Duduk saja duduk ngapa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Duduk tengah cangkui ke, duduk tengah siram pok bunga ke, duduk tengah kait lepas sawit ke, apa-apa sajalah, tengah mancing tak dapat ikan ni, tak boleh turun-turun lagi ni. Kemarau orang tangan. Itu. Dia banyak kan. Jadi maknanya kita boleh. Itu tadi sunatkan. Tapi nak menyentuh disyariatkan berwuduk. Tetapi sunat berwuduk seperti mana sebelum baca zikir-zikir lain juga. Namun sunat berwuduk sebelum kita baca Quran. Sunat berwuduk, baca hadis, baca Quran, baca kitab. Itu benda-benda yang bermanfaat, ilmu Allah ni sunat kita berwuduk dahulu. Mengaji ilmu berwuduk dulu. Mutalaah, munazarah, munaqasyah, semualah. Ini dalam al-itqan al-fil ulum al-Quran ataupun tawdih al-adillah. Faedah, selalulah berwuduk. Ini faedah yang perlu kita amalkan. Selalu berwuduk. Diriwayatkan daripada Anas daripada Nabi SAW, man atahu malakul mauti wa huwa ala wudu'in u'tiyal syahadah. Siapa yang ditanya oleh malaikat maut untuk mencabut rohnya sedangkan dia dalam keadaan berwuduk, dia diberikan pahala mati syahid. Orang yang ambil wuduk, dia mati, dapat pahala mati syahid. Pahala mati syahid besar pahalanya. Ya'ala at-talibin menyebutnya. Ini kita kena rajin wuduk. Jadi di sini ni di kampung sawah ni terkenal dengan tarekat Naqsyabandi Al-Khalidiyah. Makam syekhnya, khalifahnya ada dekat dengan kita. Siapa nama? Syekh Mahmud. Isterinya putih, duduk di Batu Empat, meninggallah dua. Anaknya daripada Sumatera sana, kahwin orang sini dengan puan putih tadi itu, tak ada anak lah. Itu. Makamnya ada di sini. Ada Khalidiyah. Antara untuk mengamalkan tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah, mestilah sentiasa berwuduk. Sabit dengan hadis Nabi jugalah, suruh kita sentiasa berwuduk seperti Sayyidina Bilal bin Rabah sentiasa berwuduk. Cubalah kita buat. Cari itu
tak kata tak boleh nak sentiasa, jadi cuba-cuba kita kekalkan wuduk dalam keadaan mampu kita boleh. Itu terutamanya bangun tidur berwuduk dan sebelum tidur kita berwuduk, dilindungi oleh Allah daripada gangguan syaitan ataupun makhluk-makhluk yang lain yang cuba untuk menjahati, untuk membinasakan manusia. Itu faedah. Jadi rajinlah kita berwuduk. Keterangan yang 66 tu kita dah baca 66, 7, 69 tu kita baca dah. Keterangan. Ada dua cara untuk berniat. Niat, cara niat. Wuduk ni ada 6 rukun. Kita ngaji sebelum ni rukun, ada 6 rukun. Jadi dua cara. Yang pertama mesti niat. Bagaimana cara niat? Jika dia seorang yang sihat, yang tidak ada penyakit seperti selalu berhadas, daim al-hadas, selalu dalam keadaan hadas dia, seperti salisul bau, silsil bau. Dalam kitab silsil bau, salisul bau, apa dia? Kencing tak lawah. Kencing tak lawah atau urinary incontinence. Dia tak keluar habis, ada sangkut, mungkin ada tersumbat, lekat, ada batu karang, apa-apa sajalah. Benda edaran tak sempurna, dia punya productivity di stomach dia tu problem sebab solat asar dia tak jaga baik-baik. Ini antaranya sebab solat asar tak jaga elok lah. Itu. Jadi mana berlaku begini, sisil bau atau salisul baul ni maknanya tak lawas, jadi dia adalah selalu keluar kencing. Jika seorang tu yang dia seorang yang sihat, yang tidak ada penyakit seperti tadi, sisil bau semua, salisurin, angin selalu keluar dari kubul dan lubur. Kubul ni untuk orang perempuan je ya. Keluar angin, orang lelaki tak keluar angin kat kubul. Orang perempuan dia keluar angin kat kubul. Dubur, lelaki perempuan keluar. Itu kena faham. Orang lelaki dia tak ada kubul, ni yang keluar angin. Orang perempuan dia ada faras untuk keluar angin. Itu. Ini dia tak ada benda ni. Atau darah istihadah. Orang perempuan, orang lelaki tak ada darah istihadah, tapi dia ada darah keluar daripada dubur. Tapi tak kena istihadah. Itu kan istihadah. Itu darah apa? Darah apa dia ni? Apa? Bosil. Bosil. Itu darah lalu. Jadi istihadah. Perkataan yang mesti ada ketika ni adalah wuduk, atau menghilangkan hadas kecil, atau bersuci untuk solat, atau fardu wuduk. Ni contohnya apa? Nawaitu wudu'a fardhan lillahi ta'ala, saja aku mengambil wuduk fardu ke atasku kerana Allah Ta'ala. Saja aku mengambil wuduk. Itu niat yang pertama bagi orang yang sihat walafiat, macam kita sihat walafiat. Jadi mana tak ada penyakit silsil bau, tak ada keluar angin apa semua, tak istihadah, normal, orang normal. Jadi dia ambil wuduk dengan saja aku mengambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Ataupun yang kedua, nawaitu raf'al hadas, mengangkat hadas kecil, asghar fardhan, fardu kataku nilai ta'ala, saja aku mengangkat hadas kecil kalau Allah. Dua-dua ni tak kisah, nak guna mana tak kisah, tak ada masalah. Hari ini dia nak guna saja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala, esok dia nak guna saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Dua-dua boleh. Ni bagi orang normal yang tidak ada penyakit. Tu. Cuma orang perempuan, kaedahnya kalau dia rajin berwuduk tapi hari tu dia datang haid, bila datang haid dia nak wuduk sebelum tidur, tapi haid mana boleh apa dia nak ambil wuduk. Itu situ dia kena niat saja aku berwuduk saja. Dia tak boleh niat saja mengangkat hadas sebab dia masih dalam berhadas. Dia kena saja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala, sebab dia nak tidur ambil wuduk. Sebahagian ini guru kami menyebut, dia kata jangan kamu berniat saja aku mengangkat hadas kecil, hadas besar dia tak habis lagi, nak angkat kecil macam mana? Jadi dia niat saja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Anak ambil saja kafiat, mudah-mudahan ada sedikit pahala dengan tidur berwuduk, sebab dah jadi amalan harian. Tiba-tiba dia tak buat, nanti takut tertinggal pula. 15 hari kalau kata, 7 hari, lama-lama lagi jadi malas lah nak buat kan. Jadi dia buat begitu keadaan dia. Dan yang mana niatnya adalah berwuduk, bukan angkat hadas bagi orang haid yang nak ambil wuduk ketika nak tidur kan. Itu. Atau nawaitu wudu'a li raf'i hadasi asghar fardhan lillahi ta'ala, sama sajalah mengangkat hadas kecil, ataupun saja kau ambil wuduk untuk menghilangkan hadas fardu kecil ke atasku kerana Allah Ta'ala. Ini sama saja. Tak isap. Ini contoh.
Jika yang kedua, niat yang kedua, jika ia ada penyakit selalu berhadah seperti sebutkan di atas, dia bau keluar angin, istihadah ni dia keluar darah sama-sama. Keluar aja. Itu keluar. Dia dah habis tempoh haid. Haid dia tu 7 hari sepanjang hidup. Tiba-tiba masuk dah umur 40 ni, dah 7 hari, hari ke-8 keluar lagi, dikira istihadah. Walaupun masih dalam tempoh haid, tapi sebab dah umur hidup tu 7 hari, hari ke-8 jadi istihadah. Istihadah ni keluar darah, itu bukan darah haid tapi darah penyakit. Itu warna kadang-kadang dia merah. Dari penyakit ni dia keluar, kena pakai juga pad apa semua. Jadi dia kena semayang macam biasa. Dia kena bersihkan dia punya pad apa semua, keluar habis semua, lepas tu cepat-cepat pakai dan ambil wuduk. Bagaimana cara niat dia? Perkataan yang mesti ada ketika niat itu adalah untuk membolehkan solat. Nawaitu wudu'a listibahati solat fardun lillahi ta'ala. Kenapa? Kerana dia ada darah lagi, dia ada air kencing, dia ada najis, tapi nak buat macam mana? Dah penyakit dia keluar saja, dia tak boleh nak kawal. Sistem pengawalan tubuh badannya tidak ada lagi dah. Dan mana imun tubuh badan dia, anatomi badan dia tu, fisiologi yang jadi problem dalam badan dia itu, fungsi dia punya anatomi tak boleh nak kawal tubuh badan, maka dia keluar saja. Sama ada farad ataupun zakat, dia keluar. Jadi nak macam mana? Bersihkan, lepas tu pakai pakaian elok, lepas tu ambil wuduk. Kalau keluar sekalipun dimaafkan, tapi dia punya niat listibahati, membolehkan solat. Saja aku mengambil wuduk, membolehkan solat. Kenapa? Sebab dia ada najis. Hukumnya sepatutnya bernajis tak boleh, tetapi bagaimana? Ini dimaafkan syarak sebab dia ada penyakit tadi itu. Ataupun kerja nak kentut je, makan jering banyak sangat, kentut. Atau makan ubi kayu banyak sangat, itu maknanya sampai ada penyakit, allergic di situ, angin dia keluar, tak boleh nak kawal. Jadi dia tak boleh datang masjid ni, main kat rumah. Datang masjid puas orang duk dengar dia kentut saja. Itu. Dia duduk rumah saja. Itu. Jadi tak boleh datang masjid, payahlah nanti kan. Jangan jadi imam pula letih. Tak boleh jadi imamnya ni sebab dia berhadas. Jadi saja aku mengambil wuduk, membolehkan solat fardu atas tukan Allah Ta'ala. Habisnya solat, dia kira tak ada dah wuduk, dia kena bersihkan balik. Nanti nak solat lain, dia kena bersihkan, ambil wuduk semula sebab dalam badan. Dia kena rawat lah, dia kena rawat. Sistem dia problem dah. Dia punya perut dia tu, usus dia tu ada problem, ada gangguan, kuman ke virus. Catatan, wuduk bagi orang yang daim al-hadas, selalu berhadas. Tadi kita sebut penyakit-penyakit tadi tu, wuduk dia. Daim al-hadas adalah orang yang selalu dalam keadaan hadas, sama ada hadas besar atau hadas kecil kerana darurat. Mereka termasuk orang yang berpenyakit seperti salisul baul, kencing yang tak lawas, urinary incontinence, silisul rih, angin, rih tu angin, selalu keluar di kubur dan dubur, atau darah istiadah. Kadang mereka dikiaskan disamakan seperti tayamum. Oleh itu seperti tayamum, satu wuduk hanya boleh digunakan untuk satu solat fardu saja. Ingat, satu wuduk, satu solat fardu sahaja, dia tak boleh dah solat lain. Itu sebab dia dalam keadaan hadas. Ini catatan nak bagi hujah, nak huraian atas tadi. Tetapi boleh digunakan untuk beberapa solat sunat. Untuk solat sunat dia boleh. Contohnya lepas solat tu dia masih berhadas, tapi untuk solat sunat ba'diyah dia boleh. Dia boleh, tak ada masalah. Maknanya kalau masuk waktu saja, dia bersihkan pakaian dia pakai balik, ambil wuduk. Walaupun keluar najis ketika itu, dimaafkan. Terus sembahyang fardu, habis sembahyang fardu bangun solat sunat, habis solat sunat selesai. Lagi dah habis dah. Dia kira bahadah, kena ambil wuduk bayang baru pakaian yang kena dibersihkan. Ini penyakit inilah. Ada setengah orang berpenyakit macam ni. Dia tak kira tua dah ni, muda pun ada zaman sekarang ni. Dia kan kira tua dah, tak kira orang berumur ke tak. Yang muda pun ada. Itu. Dan ini dalam Al-I'anah Al-Talibin, Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Ini dua kitab besar, kitab-kitab yang panjang. Keterangan dalam mazhab Syafi'i, sunat melafazkan niat setiap kali hendak melakukan ibadah. Itu memang innama'malu binniat. Waktu berniat adalah beberapa saat sebelum melakukan ibadah kecuali puasa. Berapa saat maknanya waktu kita nak ambil tu, niat tu ya. Tak je, terus niat saja aku wuduk, saja aku angkat takbir Allah, saja aku solat. Cuma puasa boleh lepas maghrib. Lepas maghrib ni esok nak puasa sunat boleh niat. Dia bukan berapa minit tu, berapa jam. Boleh.
puasa tak ada masalah. Sebagian ulama berpendapat menghadirkan keinginan untuk puasa pada malam hari dianggap niat. Dia ingin esok aku nak puasa nanti, puasa nak puasa esok, ada kira niat. Dia tak perlu sebut saja aku puasa sunat esok hari kalau Allah, tak perlu macam tu, tak apa. Dia berasa dah esok nak puasa, nak puasa. Dia kira niat. Itu. Lepas tu takut nanti. Kenapa disebut? Ada orang kata niat ini mesti sama dengan perbuatan. Jadi niat yang betul-betul nanti adalah ketika nak masuk waktu subuh tu, waktu tu kita kena niat. Oh mampu orang tunggu. Nak tunggu tak. Jadi puasa ni diberikan kelainan cara niatnya. Iaitu bermula daripada lepas maghrib sampailah sebelum subuh. Itu waktu niat. Imsak dan niat lagi. Itu imsak kita lah. Kalau imsak puasa tak ada niat dah, melainkan solat apa puasa sunat sahaja. Keterangan niat. Bukan. Niat sunat dilafazkan supaya dapat membantu niat. Niat sunat dilafazkan. Kena faham tu ya. Jangan kita lafaz tu kira niat. Bukan. Niat tadi tu maksudnya sunat dilafazkan itu. Salli fardu isya'i arba'a raka'atin ada lillahi ta'ala ma'uman. Itu niat. Itu lafaz niat dekat mulut. Sunat dilafazkan. Ni kaum-kaum Wahabi setengahnya tak boleh ni kata di bidah yang sesat. Ini kaum muda. Ni padahal benda ini ulama nak suruh kita ni. Sebab apa? Kita ni kadang-kadang solat maghrib niat solat subuh. Aku salah tu yang tu balik tangan tu. Ingat kata orang saya sendiri macam tu. Solat apa sekarang Sebab tu bila kita kata antaranya kenapa disunatkan kita lafaz usalli fardu zuhri, usalli fardu asri, supaya kita niat itu apa yang tersebut masuk hati. Jadi kalau terus datang kadang-kadang kita sebut tangga Allah Akbar sampai aku solat fardu isya. Padahal asar. Betul tak? Sebab tu kita kena lafaz niat. Maknanya kita ni wali tak apa sampai Allah Akbar tu tak heran. Dan memang dah hati dia tu muqarrabin dah, muhabbibin dengan Allah SWT. Kita ni ingat macam-macam. Itu tidak ada bulan dia hari raya puasa pula letih. Jadi maknanya sunat kita lafaz supaya dapat membantu niat. Tujuannya bantu niat dalam hati. Syekh Nawawi Abantani menjelaskan niat itu di dalam hati, tidak wajib diucapkan dengan lisan. Tidak wajib diucapkan dengan lisan, bukan mana tak payah. Tidak wajib, cuma sunat. Dia kena faham. Akan tapi mengucapkan niat hukumnya adalah sunat untuk membantu hati menghadirkan niat. Ini Syekh Nawawi Abantani bukan orang biasa, orang yang hebat. Kita nak bangkah. Kita hari ni baru kenal, baru ada ilmu setakat hadis 30 apa 100 200 berapa banyak hadis ilmunya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia orang ni mengaji tabarakallah hebat pada kita ngaji ini bersilibus, kadang ada kadang tak. Itu. Baik, kepentingan niat. Niat penting untuk apa? Membezakan antara ibadah dan adat. Itu kena niat. Adat ni membuat. Tapi bila niat jadi ibadah. Ada ayat lah ni kan. Kita minum bismillahirrahmanirrahim. Adat dahaga minum. Memang dahaga pun. Tapi kalau ambil aku minum kenapa? Untuk aku minum kerana Allah memudahkan aku ibadah. Tangkap aku ni mudah nak cakap dengan benda yang baik. Niat jadi ibadah tu. Di bismillah dah dapat pahala. Minum untuk mudah cakap. Makan mudah kita nak ibadah, ada tenaga dapat ibadah. Itu bezanya. Kalau tak minum makan tu adat manusia. Adat makan, lapar makan, dahaga minum. Bosan pergi cari kawan sembang. Bosan sangat-sangat tidur tak sedap-sedap lah. Itu bosan tengok TV semua tak tahu nak buat apa, tidur. Bosan tidur makan pula, bosan kat situ. Itu. Jadi maknanya itu beza. Bila berniat kerana Allah jadi ibadah. Jadi ibadah. Ini kita duduk sapu rumah, sabut mata nampak banyak sangat sampah, daun-daun sapu, adat sapu. Dapat adat sajalah. Tapi kenapa sapu? Kerana Allah suka akan bersih. Aku sapu dia untuk dapat kebersihan. Nabi anjurkan kerana Allah dapat pahala. Itu bezanya di situ. Tambahlah ibadah sunat dan wajib lagi lah. Itu.
Jadi maknanya membezakan antara ibadah dan adat. Contoh, duduk dalam masjid dengan niat iktikaf adalah ibadah. Termasuk ni niat iktikaf. Saja aku beriktikaf dalam ni masjid kerana Allah Ta'ala, dapat pahala walaupun dia tidur. Mata nak main tidur dalam masjid dia, penat sangat-sangat drive kereta. Niat dia, kita drive jauh-jauh ni kata tak larat sangat mengantuk. Kajian kata kalau mengantuk kena tidur. Dia pun masuk dalam masjid, singgah mana masjid, dia niat saja aku tikam kepada Allah Ta'ala. Tak ada tiada masjid dah, dia pun tidur terus, penat sangat-sangat, dapat pahala. Tapi kalau tak larat sangat, masuk berlari dia, nampak terus tidur, buka kipas aircon semua, tak dapat apa. Ini beza dia. Itu beza dia. Jika hanya duduk biasa tanpa niat iktikaf, ia bukan ibadah. Ia bukan ibadah. Membezakan niat ini, membezakan tingkatan ibadah. Contohnya untuk membezakan ibadah fardu dan sunat. Ini nak bezakan, ini fardu, ini sunat. Dalam tarikat Naqsyabandiyah Al-Khaliliyah juga menyatakan perindahkan kewajipan fardu, kita punya kefarduan, perbanyakkan perkara-perkara sunat, kurangkan perkara harus. Ini kena tanya imam lah lepas ni kan. Itu kena rajin. Itu kurangkan yang perkara harus. Kita banyak harus kita buat. Harus macam-macam harus kita buat kan. Perkurangkan. Ini antara intibati dalam tarikat Naqsyabandiyah Al-Khaliliyah. Itu katanya orang kampung kita ni dah ramai lah ikut cara itu. Sebab kita ada khalifah, mana ada tempat nu jauh pula isnu kat Samban, jauh pula kat Lembu. Ini Ustaz Manas ya kan, yang duk jaga sini kan, Ustaz Manas tempat agama. Itu Abdul Manas yang jaga sini, rajin mari. Okey, khalas di situ. Jam tu betul ke? Lambat tengok. Lambat? Sikit lagi ya. Syarat niat. Apa syarat niat? Yang pertama, muslim. Ni wuduk syarat niat wuduk. Sama juga lah saya, tapi kita fokus pada wuduk, mestilah muslim. Orang kafir niat wuduk tak dapat apa. Sebab nak dapat pahala, nak dapat ganjaran untuk menyatakan mendapat segala benda yang Allah nak berikan kepada umat Islam, mestilah dia bersyahadah kepada Allah Ta'ala. Kalau dia tak bersyahadah, walaupun dia pandai niat sekalipun, lebih hebat pada orang lain niat, tak perlu lafaz syahadah, tak perlu lafaz niat pun dia dah boleh niat elok dah. Assalamualaikum, baca Quran lebih sedap pada kita lagi. Baca hadis subhanallah, menghafal kan. Tapi kalau tak ada syahadah, tak ada guna, walaupun hebat. Dulu ada seorang pensyarah hebat, dia Azhar, tak salah ingat saya. Hebat dia mengajar tentang Al-Quran. Hebat sungguh-sungguh. Bila tengok dia tak semayang, Syekh tak semayang. Syekh kenapa tak semayang? Dia kata apa? Aku bukan Islam. La ilaha illallah. Ngapal 30 juzuk. Ngapal 30 juzuk. Memang mantap ke dia punya hujah apa semua. Kalau dengar pun subhanallah, tapi rupa-rupanya Kristian. Tak ada guna juga, walaupun dia hebat, tak ada guna, tak ada apa manfaat. Jadi syarat niat mestilah muslim. Alhamdulillah Allah takdirkan kita duduk keadaan keluarga muslim. Muslim, dan kita adalah amalan muslim, orangnya Islam, selamat. Mumayyiz, tahu beza baik buruk. Dia tahu hak ni elok, ni tak elok. Itu mumayyiz, budak-budak lah. Yang ketiga, tahu apa yang diniatkan. Dia tahu niat tu untuk apa. Niat ni untuk sunat ke, ni niat untuk wuduk ke, ni niat ni tak tahu punca niat. Dia tak boleh juga tahu niat tu untuk apa. Apa yang diniatkan dia tidak tahu. Yang keempat, tidak dikaitkan untuk memutuskan niat dengan sesuatu. Dia macam mana? Contoh, kita nak semayang Isya, angkat takbir, Allahu Akbar saja, kita nak berdoa Isya rakaat kerana Allah Ta'ala. Kalaulah aku contohnya kat rumah semayang, kalau dengar kereta katanya adik aku nak main rumah, solat zuhur dah ni, tapi kalau adik aku nak dengar kereta adik aku batal terus, keluar dari semayang. Dah awal dah tadi. Waktu niat sekali dia niat dah awal. Aku dengar kereta bunyi kereta adik aku sampai rumah, aku batal solat. Secara ketika tu juga tak perlu tunggulah, memang dah batal. Dia tak boleh. Tidak dikaitkan untuk memutuskan niat dengan sesuatu. Tak boleh. Kalau dia niat kaitkan sesuatu, contohnya, kalau bunyi kuruh ni aku putus sebab nak angkat kain.
Dia mayang ni, orang perempuan mayang asar. Allahu Akbar, saja aku salat asar kerana Allah Ta'ala. Lalu yang sama juga, dia dekat juga dengan kalau tak hujan. Kalau hujan, aku putus solat. Sampai ketika tu, niat dia tak sah. Nak angkat baju, biarlah baju tu kena hujan, tak ada masalah, esok jemuk balik kan? Dapat pahala mengikut sunnah Nabi dan sunnah salah sahabat. Ibnu Abbas, dia basahkan baju dia kan? Tanya, kenapa ya Ibnu Abbas kamu duduk basahkan baju hujan, main hujan ni kata. Kerana Nabi biasa sebut kan, hujan yang turun daripada langit ni adalah hujan yang pertama yang memiliki rahmat, dan aku nak rahmat yang pertama ini kena tubuh badan aku dulu. Itu. Lepas tu Ibn Abbas kata apa? Dia hujahnya, sunat pakaian kita ini kalau hujan turun jangan diangkat. Biarlah seumur hidup pakaian kita tu ada kena hujan yang pertama, supaya mendapat barakah, rahmat yang pertama tu turun, pintu langit tu buka. Ini kita ada bekerja. Ani angkat apa jemuran, apa hujan, jemuran dah turun. Jangan, biarlah kalau boleh pakaian kita kena baju. Ini kalang kabut kerja je macam tak kering dah esok tu kan. Ustaz tu je baju dia ada, tu bongak warna, tu tak ada baju lain. Nipu sangat. Kita berapa banyak live tak tahu kan. Tak ni yang favorite Ustaz, tak kira lah, bagilah hujan tu kena dapat barakah kan. Itu. Anak-anak suruh pergi mandi hujan sekali-sekala, tapi jangan lebih daripada 20 minit. Anak-anak ni tak, hujan nanti demam. Bukan demam sebab hujan, mak dia doa awal. Jangan macam itu. Hujan ni, orang sakit pergi mandi hujan. Tapi jangan orang sakit pura orang sakit demam panas pergi mandi hujan. Dia keluar panas. Letaklah sekejap, dengan letak sampai sejam, hujan sejam di situ. Itu bukan panas, elok dia hujan siapa. Dan pada tapi yang ini ada ilmu yang bagaimana kita nak rawat manusia menggunakan hujan. Tak semua, tetapi boleh digunakan kebanyakan penyakit. Sebab tu ulama kita dulu menggunakan air hujan malam Jumaat ataupun di malam-malam yang lain. Bukan kata malam Jumaat saja, malam lain boleh hujan tu tak kisah. Kenapa malam? Kan tak siang pun boleh, tak ada tapi dah. Cuma malam ni orang tak apa nak nampak letaklah. Kita aja buat susah payah. Siang letak ada. Pokok sapu sawit tu jirah dengan hujan, siap ada kita panggil apa? Orang Kedah panggil kok, saya panggil apa? Pembentung tu kan. Siap bawah simen dia tu masukkan air. Jirah pokok, sihat walafiat pokok. Pokok yang sihat nak subuh, mandikan dia dengan air wuduk. Air wuduk kita tu kalau boleh kat rumah ada satu jalur wuduk kita, biar masuk dalam satu bekas cedok. Sebab kita ni kadang-kadang ambil air longkang. Air longkang tu air kencing, ludah semua kat situ. Betul tak? Cedok pokok-pokok. Ni ustaz kalau gua segak pokok, memang segak sungguh. Tapi ambil yang barakah tu, ambil wuduk tu. Ambil wuduk kan dia masuk satu tempat. Ambillah wuduk tempat satu khas, tempat lain. Jadi air tu mengalir, ambil air tu cedok masuk. Macam buah baja lah, kena cerdik lah. Waktu kecil kita buah baja dekat keliling pokok. Kalau buka pagar pokok tak jadi, dia kena bubuh di julai pokok. Baja tadi tu, nampak julai pokok tu turun, bubuh kelilingnya sebab akarnya tu di julai pokok. Kita bubuh kat pagar pokok memang tak kena. Ini kaedah dalam nak merawat pokok. Ada ilmu Allah bagi. Jadi kena perhati-perhati. Ni ngaji PhD pun tak jumpa, ngaji universiti mana pun tak jadi kan. Ni saya bagi ilmu kan, guna. Nak gemukkan, saya tengok sini ramai tanam buah longan, buah apa, mata kucing tu. Gemukkan dia. Ada bawang merah, aloe vera, buah air, blender. Tengok tak lagi dunia gemuk. Isinya tu tebal, bijinya kecil. Telan pun hidup sedap. Lepas tu nak buang jerangkah, tak nak ada natang pergi gigit kita punya buah. Tak perlu bubuh kita punya jari, terasap sahaja, hilang kan. Orang dulu kan dia ajar asap. Cuma kita je. Asap tu. Tapi asap apa kena tengok lah. Dia ada asap daripada sabut, dia ada asap sabut tegan, ada asap sabut kelapa tua, ada asap daripada pangkal pokok manggis, pangkal pokok rambutan. Ada kena ada asap daun apa. Itu.
Ada dia punya asap tu sendiri pun dah banyak manfaat. Tak saja Allah jadikan ad-dukhan. Ad-dukhan ni boleh jadi baik, boleh tak baik. Itu. Baik, ni pokok kan niat ni sebenarnya. Tidak ada keraguan dalam memutuskan niat. Itu tidak ada keraguan dalam memutuskan niat. Niat tu memang pada solid kita nak niat tu, jangan duk teragak-agak. Yang dilakukannya termasuk ibadah yang utama. Itu niat mesti dilakukan termasuk ibadah yang utama. Ibadah yang paling dikendaki. Okey. Habis di situ 70 kita dah baca, 71 kita dah baca. Permasalahan kita dah baca. 20 jenis bulu yang ada di muka. Itu habiskan tu baca tu Ada 20 jenis bulu yang ada di muka. Dia nak basuh muka. Tadi niat. Kita baca kan itu kan tentang muka, tangan semua kan. 20 jenis bulu yang ada di muka. Sebelum itu pergi tengok muka 92 permasalahan yang bawah tu. Tidak wajib basuh dalam mata. Jangan kita pergi tonoh dalam mata. Kan basuh muka. Ada orang tanya, mata tak masuk ke tak sah? Tak payah. Jangan pergi masuk dalam biji mata tu. Tidak wajib masuk dalam mata, luar saja. Jangan pejam rapat, nanti dia tertutup habis kelabut ni. Jadi sekadar, tapi bukan dalam mata, sekadar. Tu sapu. Yang mana kita ada kelopak mata yang di luar ini, tercapai. Jadi jangan kita basuh dalam mata, dalam hidung, dijolok hidung. Hidung waktu mula tadi tu sedut air tadi. Itu. Dan dalam mulut, pergi cuci dalam mulut, tak payah. Hanya luar saja. Semuanya bukan termasuk zahir muka. Yang kedua, biji mata tidak wajib dibasuh ketika wuduk, termasuk juga ketika mandi junub. Sama juga, mandi junub pun jangan kita terbasuh. Celek buah air. Aku tak sah. Tak payah. Sian biji mata betul. Dah lah klorin pedih. Ikan pun mati. Semalam pun klorin. Tukar ikan sebelah tu kena air telaga. Budak tu bawa air pai. Saya ingat air telaga, bubuh ikan, mampus habis 10 ekor. Aduh kan. Geram pada, sakit hati pada, maknanya mana. Takdir dia gitu kan. Ikan emas saya pun mati. Daripada kecil aku belah sampai besar, mampus dia tak. Buah klorin. Ikan kalau kita mandi wajib buah klorin wajib mata, tahu macam mana cerah dia mata. Jangan, tak payah. Mandi wajib tak perlu. Yang ketiga, jika ditakdirkan ada dua muka. Ni dalam kitab. Memang kita mengaji kitab fiqh dia pelik-pelik sikit. Tiba-tiba ada dua muka. Dulu kita ada gembar yang meninggal tu kan. Ada gembar yang perempuan tu, kepala. Itu kan dua muka, dia kembar. Ni tak, satu badan dua muka. Satu badan dia muka. Macam cerita apa ada Jack and Giant, apa dia jenis Slayer apa, yang kacang Bali mokok besar sampai ke lagi. Tengok nak cerita tu, dongeng tu. Oh semua warak ni baca Quran ni apa. Cerita dongeng tu, kacang Jack tu kan dia dapat kacang Bali, dia pokok naik sampai ke langit, picuri itik, emas pula ke atas. Kan ada jin gegasi kepala dua macam tu kan, nak bayangkan. Dia ada dua kepala, satu badan dua kepala. Kalau lah ada, ulama sebut ni mungkinlah ada, mungkin kisah dongeng, tapi dalam manuskrip orang dulu mungkin ada kisah di zaman-zaman sebelum Nabi Muhammad, mungkin ada. Itu atas ilmu kajian saya lah yang kita buat kajian, mungkin ada. Kedua-duanya menghadap ke hadapan, maka kedua-duanya wajib dibasuh. Satu sini, dua muka dah. Dua hadapan. Jadi kalau nak ambil wudu macam mana kalau ada dua muka? Dua-dua wajib basuh. Sebelah ni satu, sebelah tu dua-dua balik. Dan jika satu menghadap ke hadapan, satu menghadap ke belakang, maka yang wajib dibasuh adalah muka yang menghadap ke hadapan. Tadi dua-dua depan, tapi ni tak, satu muka depan, satu muka belakang. Jadi hanya basuh yang depan saja, belakang tak apa, tak payah. Ini dua. Jangan minta pula ada dua muka, cucu tak payah lah macam tu kan. Lari orang ni. Perempuan atau khunsa yang berjanggut. Khunsa ni ada dua alat kelamin. Hak lelaki wadah, hak perempuan wadah. Khunsa wadah, khunsa muskil. Wadah ni dia salah satu je yang fungsi. Ada dua, tapi faras je fungsi. Buang hak yang zakar. Ataupun zakar je fungsi. Faras tu tak tahulah buang ke
jahit ke kita pun tak tahu, tanya doktor lah. Kan? Kalau muskil dua fungsi. 6 bulan lelaki, 6 bulan perempuan. Dia kena pilih mana satu dia nak. Itu. Ini tak tahulah, ada yang mengaku apa dia khunsa, tapi rupanya bukan khunsa, lelaki. Perempuan atau khunsa yang berjanggut, ada dia janggut lebih pada lelaki lah. Wajib dibasuh zahir dan kulit, zahirnya dan kulit yang dalamnya, walaupun janggut itu lebat, kerana jarang berlaku perempuan atau khunsa berjanggut. Dia kena juga basuh. Itu. Itu di dalamnya walaupun janggut, wajib dibasuh zahir dan kulit dalam. Zahir janggut, dalam. Ni perempuan. Mana ada perempuan janggut tak tahu lah kan. Itu. Tak ada kat sini, tapi jarang. Itu khunsa pun tak ada. Tapi kalau ada janggut pula, itu tak boleh. Rambut yang tanam tu boleh. Dia rambut, dia botak kan, betul dia tanam, dia lekat rambut. Itu pun tak sah tu. Sebab apa? Kalau mandi wajib tak sah, lekat, tak kena kulit. Ada orang buat sekarang ni. 2 hari lepas dia tengok rambut dia bukan main lagi, luruh. Balik minggu ni penuh rambut. Tu cuba tanya elok tu. Pelik ni kata. Pakai krim kat mana pun tak ada tu lepas. Ada dia lekat rambut. Lekat kuat sungguh, nampak macam original. Ada. Tengok anak-anak takut dia buat macam tu. Hukumnya tidak sama dengan hukum janggut lelaki. Kita ni cukup menyelati saja. Nyelat, tak perlu kena tak apa. Selat rambut apa, janggut panjang, selat. Sunat. Dia wajib, kita sunat. Itu beza dia. Ni dalam Idaman Penuntut, ada 5 jilid. Sampai kita baca. Yang kita baca lah di pondok. Tapi lepas PKP 4 sehari ya, kita buat. InsyaAllah kita sambung balik lepas ni. Dan yang ke-5, orang yang makan tangan palsu atau hidung palsu. Zaman Nabi ada sahabat dia pakai hidung palsu, menggunakan tanah liat, bau busuk. Lalu Nabi kata, pi tukar guna hidung mah. Dia pun tukar jadi hidung mah. Bau wangi. Itu. Jadi boleh pakai hidung mah. Dia lagi pakai mah. Hidung palsu lah. Dia kena tetar, putus hidung dah. Dia pakai hidung palsu. Atau boros hidung yang terlampau kuat hingga tercabut hidung, pakai hidung mah. Jadi orang yang pakai tangan palsu atau hidung palsu hendaklah menanggalkan ketika wuduk. Dia kena tanggal. Sebab dia tak dikira zahir. Sebab benda palsu kena buang. Sebab yang zahir tu ke atas tadi tu. Tangan tadi tu maknanya kalau tangan palsu, dia ada serkup tutup. Jadi kalau kita ambil wuduk, tak kenalah tempat yang serkup tadi, cabut untuk kenakan di sini. Kalau pangkal lah. Kata sini ustaz potong. Sini lah basuh dia. Tak pangkal wuduk dia tadi tu. Kena cabut. Dua-dua. Kalau dia boleh tanggal. Tapi kalau dia jenis terus sambung bayonik punya tangan, tapi tak ada lah. Ada sekarang tapi tak secanggih yang kita tengok, yang boleh gerak. Ada bayonik, harga pun boleh tahan ratus ribu. Pasang bayonik ni dengan saraf pun semua dia boleh gerak. Tapi kadar itu tak boleh tanggal. Itu kita sapu. Jangan sapu kat bayonik tu. Tahan ya. Cyborg tadi tu kan. Kita perlu yang tu. Jika tidak boleh kerana telah melekat pada kulit atau boleh mendorakan, jika dibuka tidak wajib dibuka. Tadi bayan ini tak perlu. Ini adalah kitab Al-Fatwa Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Itu. Wallahu a'lam. Nanti kita bicarakan 20 jenis bulu yang ada di muka. Ada soalan? Ya, kena berdehem. Sunat berdehem. Bagi lelaki, orang perempuan tak perlu. Orang perempuan dia tak ada zakat. Orang lelaki dia berzakat. Maknanya bila keluar air kencing, dia tidak habis keluar. Dia akan sangkut di urat sini ataupun sini. Jadi sunat kita tekan urat ini, tekan tolak supaya keluar dan berdehem. Aham tu bukan aham tak jadi. Dia aham di perut. Tekan, tarik, tekan di perut. Kalau aham itu sini keluar air kencing buat mana? Itu nak ludah. Jadi dia perut. Sebab tu kalau pelajar pitching nyanyi sini, kalau perut baru dia sedap tarik nafas.
hayya 'ala bagus tak kalau sini hayya letih jadi qara letih situ. Dia kena ambil dia perut di sini. Tu kalau ngaji nasyid lah, sebab saya dulu jadi hakim kita tu ni. Semua sekarang dia sebab tak ada mana-mana rekod nak ambil, saya pun yang ada. Itu mana boleh, itu sunat. Kenapa? Kalau kita tak berdehem ataupun urut, ketika bangun air dia akan keluar. Itu jadi najis pula. Air ni yang kena seksa dalam kubur. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Tak ada. Mudah-mudahan Allah memberkati dan merahmati kita. Mohon maaf di atas kesulitan. Esok insya-Allah mohonlah siapa-siapa nak hadir, Tuan Guru akan sampai pukul 11 malam nantilah. Kalau tak ada apa-apa hal yang dia tak ada apa masalah, dia akan sampai pukul 11 tidur di pondok Tuan Guru Wan Izzuddin Wan Ibrahim, antara dia keturunan waliullah, orang yang hebat dalam hadis lah. Dia ada Sunan Sittah. Jadi siapa yang nak dapat pengalaman dan ambil esok hadis yang terus sanad kepada Nabi SAW, boleh hadir esok pukul 8 pagi di pondok. Tak lama lah, mungkin sejam setengah kita ambil. Ya, 8 pagi. Sini sekejap dah ambil sana kan. Pukul 8 tu boleh kita ambil hadis musasal saja. Nanti Sunan Sittah Syekh Nuruddin akan bawa nanti. Tapi bukan di sini, di Azim. Itu Sunan Sittah 3 hari. Jadi siapa yang nak ngaji hadis, nak ambil sanad hadis jazah Rasulullah SAW, boleh lah. Esok kita ambil musasal mengenai awalun. Lepas tu mengenai, tengoklah mungkin kunut. Kunut tu musasal yang kita dah baca Allahumma rabbana dia tu musasal. Dah ambil terus apa yang dibawa. Yang 3-4 hadis esok. Itu sanad dia macam kita Imam Bukhari ya. Jadi Imam Bukhari kecil. InsyaAllah pukul 8 esok. Betul sikit taujihat kepada Tuan Guru. Mudah-mudahan bergantilah kita. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang lemah itu sudah diri saya sendiri. Mohon ampun dan maaf, mohon teguran. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah dan juga syafaat Nabi SAW. Jazakumullah khairan jazaa ala tamakkam minum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma zidna wa maghfirah wal barakah wa samsana al majlis. Allahumma faqihna fi din wa jami ta'lam bi jannatina salatina wa min zurriyyatina wa la taqabbal du'a. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma minkum.